Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab. Istafa min ibadihi hamalatil kitab. Wa wa'adahum ala jazilith thawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ulaika hum ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam, di mana rancangan yang penuh dengan pengisian ilmu tajwid Al-Quran, fasahah Al-Quran, dan itu juga ilmu yang berkenaan tentang asas dengan Al-Quran. Jadi bersama saya di studio pada episod kali ini iaitu adik-adik kita dari Mahat Tahfiz Akademi Iqra Al-Quran dari Sungai Merab. Dan apa yang saya harapkan ataupun Ustaz harapkan agar para penonton yang berada di rumah kekal berada di depan TV, setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan, ya. Jadi insya-Allah hari ini banyak lagi ilmu baru yang nak kami kongsikan. Dan sebelum kita mulakan pengajian, mari sama kita angkat tangan, berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kefahaman, agar dilancarkan lidah kita dan berikan konsisten dan istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Insya-Allah, ya, sama-sama kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma nawwir. Amin. Bil kitabi basari. Amin. Wa atliq bihi lisani. Amin. Washrah bihi sadri. Amin. Wasta'mil bihi jasadi. Amin. Bihaulika. Amin. Quwwatika. Amin. Innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik para penonton, kalau episod yang lalu kita dah membincangkan selesai berkenaan isti'azah. Isti'azah apa adik-adik? Isti'azah tu apa? Ingat tak? Isti'azah. Apa dia isti'azah? Apa lafaznya? Tak ingat? Okay, kalau basmalah apa dia? Bismillah. Kalau isti'azah? Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah je jawapannya. Jadi kita dah selesaikan cara baca isti'azah, apakah pantang larang dia, ingat tak masa dulu kan? Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Begitu juga basmalah, kita bincangkan cara nak baca basmalah di antara akhir Anfal dengan awal Bara'ah. Ingat tak? Ada berapa cara dia? 6. Cara dia ada berapa? 6. Ada 6 cara kan? Ingat kan? Jadi hari ini kita nak masuk tajuk baru. Bukanlah kita maksudnya kita nak lupakan isti'azah, basmalah dan hukum yang lain tu, tidak. Tapi hari ini kita nak masuk tajuk baru dan dia dah agak berat sikit. Tadi permulaan tu okey sikit, isti'azah basmalah kan. Tapi ni dah mula dah masuk awal-awal sebelum masuk hukum tajwid, hukum izhar, hukum ikhfa, hukum idgham dan sebagainya. Jadi ini kena masuk dulu. Asas kepada hukum-hukum tadi tu, hukum izhar, hukum iqlab, ikhfa, idgham, ini kena kenal dulu. Yang Ustaz masukkan adalah nun sakinah. Nun sakinah. Tahu nun sakinah? Nun sakinah yakni nun yang mati. Sakinah tu maksud mati. Yang mati kat sini ada dalam Al-Quran, sama ada tanda atas dia, tanda mati tu kan? Tanda mati ataupun tak ada tanda. Tapi nun tu mati. Jadi tanda yang mati tu kalau ada atas nun tu kan? Itu ibarat dia sebenarnya adalah tanwin. Tapi dia dijadikan mati. Dan yang tanda sukun tu mati tu kan, dalam atas nun tu, itu asalnya daripada kepala huruf kha. Huruf kha dipotong, tahu kha kan? Huruf kha kan? Dipotong perut kha tu, dibuangkan titiknya, jadi tinggallah sukun tu. Ingat tak? Nampak kalau kita tengok tu kan, dalam Al-Quran nanti kita tengok sukun tu dia macam bulan sabit sikit tu kan, tapi dia lunjung kan. Itu asalnya daripada huruf kepala huruf kha. Kha. Tahu kha kan? Kha ada titik ke tak? Dia. Itulah dia. Jadi buang perut dia, tinggalkan itu saja. Baik. Ini nun sakinah. Nun sakinah apa? Nun apa? Nun mati. Sebelum kita nak detail, kita kenallah dulu apa nun sakinah ni, betul tak? Kalau tak kenal macam mana kita nak tahu cara dia macam mana kan? Kita tengok apa maksud nun sakinah. Para penonton boleh lihat juga, boleh catat, para penonton di rumah boleh catat, boleh tengok dan boleh lihat dan baca bersama dengan kami apa itu nun sakinah. Nun sakinah iaitu nun yang bertanda mati di atasnya dan tandanya tetap dibaca ketika wasal dan waqaf.
Maknanya nun yang bertanda mati. Ada nun yang dalam Al-Quran dia ada tanda tu. Ada juga nun yang mati tak ada tanda. Macam mana nak kenal dia ada tanda tak ada tanda? Biasanya yang ada tanda itu bacaan izhar. Maksudnya dijelaskan bacaannya, tak ada dengung. Kalau nun itu tak ada tanda, maknanya bacaan itu sama ada idgham ataupun ikhfa ataupun iqlab atau dengung. Sama ada idgham ataupun dengung. Itu nak bezakan di antara nun yang mati ada tanda atas tu atau tidak ada. Dan tanda tetap dibaca ketika wasal dan waqaf. Baik kita wasalkan bacaan pada huruf nun mati itu atau kita waqaf dia juga, maka tetap juga dia kekal nun mati itu. Tak boleh dibaris ke atas, tak boleh baris bawah, tak boleh baris depan. Baik wasal, baik ketika waqaf. Itu maksudnya. Yang kedua, ia juga tetap bertulisan dan sebutan. Tulisan pun kekal, nun tu mati sama ada tanda atau tidak, ataupun sebutan pun kekal. Contoh man. Itu sebutan. Kita waqaf. Kalau wasal, contoh dua kalimah man amana. Ya, man amana. Nampak? Man satu kalimah, amana satu kalimah, betul tak? Okey, man amana. Kalau wasal man amana. Bunyi tak nun matinya? Man amana. Bunyi tak nun matinya? Bunyi. Okey, cuba kita waqaf kat man tu. Man. Bunyi tak nun matinya? Bunyi. Bunyi kan? Baik ketika waqaf atau wasal, tetap juga nun mati tu bunyi. Itu maksudnya. Kekal sebutannya. Ketiga, tanda mati ini terletak pada isim, fi'il dan huruf. Apa itu isim? Apa itu fi'il? Isim itu kata nama. Ya, kata nama. Fi'il itu kata kerja perbuatan. Dalam nahwu atau grammar, dalam bahasa Melayu kita pun ada juga, tata bahasa kita, apatah lagi dalam bahasa Arab, fi'il ini ada tiga, iaitu fi'il madhi yang lepas, past tense, lepas tu mudhari', present tense sekarang dan masa akan datang, dan fi'il amar. Fi'il amar ni kata kerja perintah atau command dalam bahasa Inggerisnya, ya. Jadi ketiga-tiga fi'il ini, baik kata kerja yang lepas, sekarang dan akan datang, dan kata kerja perintah, suruhan atau command tadi tu, maka ada nun mati dalam fi'il ini, kata kerja ini, maka wajib disebutkan huruf nun itu. Faham tak? Apa juga keadaan fi'ilnya, baik lepas, sekarang ataupun kata perintah, kalau nun mati tetap juga mesti bunyi nun mati. Itu fi'il. Huruf satu atau dua combine, gabungan huruf hijaiyah. Contoh man tadi. Man, an, min. Nampak tak? Min, an. Man tu lebih mirip kepada isim. An, daripada. Min pun daripada juga. Tapi nak cerita dia adalah huruf. Nampak ada nun mati kan? Isim banyak, kata nama. Nanti kita akan tengok. Baik, kita tengok contohnya nanti. Tidak termasuk hukum nun mati sekiranya nun tersebut berbaris dan kemudian diwakafkan. Tidak termasuk nun itu berbaris. Baris atas ke, baris depan ke, baik dia tanwin ke, kemudian kita wakafkan nun tadi tu, yang berbaris depan tadi tu, kemudian kita katakan tu nun sakinah. Tidak, tak boleh. Nun sakinah dia mesti nun yang memang original, asli, mati. Baik dia wasal ke, baik dia wakaf ke, memang tertulis di atasnya itu nun mati. Tapi kalau dia nun asalnya baris depan, contoh, kemudian kita wakafkan nun ni, itu bukan nun sakinah. Itu istilahnya. Ya? Contoh, kita tengok. Nasta'inu. Nampak tak? Nun tu baris apa? Baris depan kan? Kalau kita wakafkan, bunyi nu ke bunyi in lagi? Mati. Mati kan nun kan? Nun sakinah ke tidak? Tak boleh. Istilahkan dia sebagai nun sakinah. Walaupun kita wakafkan dia, faham tak? Kerana asalnya nun tu baris apa? Depan. Kalau dia baris depan, kalau kita wakaf, maka tidak boleh dikenali sebagai nun sakinah. Ini cerita lain. Ini nama satu hukum mat adalah sukun, mahat nama dia, ya. Jadi ini cerita lain. Jadi ceritanya nun sakinah pentingnya kita nak tahu sebab dia akan melibatkan 4 hukum, iaitu izhar halqi, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Sebab tu nak kenal kalau nun baris depan tak ada kaitan dengan 4 hukum ni. Sebab tu pentingnya
nun sakinah ni sebab dia akan melahirkan 4 hukum di bawahnya. Kenal nun sakinah, maka insya-Allah kita akan kenal 4 hukum tu nanti. Ya? Faham? Baik, kita tengok seterusnya. Tengok contoh. Mbak isim. Isim tu apa tadi? Kata nama. Kata nama. Nampak contoh? An'amun. Kalau kita wakafkan an'am, ada tak nun mati di situ? Ada tak nun mati? Tak ada. Ada kan? Nun mati kan ada kan? Tengok, nampak tengah-tengah tu nun mati. An'am. Cuba ikut an'am. Ini kata nama ataupun isim. Cuba tengok fi'il. An'amta. Maknanya apa? Yang telah kau berikan nikmat. Yang ini Allah Ta'ala berikan nikmat. Nampak tak nun mati tu kan? Ini namanya fi'il madhi ataupun kata kerja yang lalu ataupun past tense. Nampak nun mati diakhiri dengan ta baris atas. Huruf in alaika. Nampak tak? Nun mati tak? Nampak? In alaika. Cuba sebut in alaika. In alaika. In alaika. Jadi an'amun kata nama, an'amta kata kerja, dan in alaika, in itu adalah huruf. InsyaAllah para penonton, jangan ke mana, insyaAllah lepas ni Ustaz akan terangkan lagi berkenaan nun sakinah ini, dan kita berjumpa selepas ini. Alhamdulillah para penonton, kita sekarang bincangkan tentang tajuk baru, iaitu berkenaan tentang nun sakinah. Nun sakinah maksudnya apa? Nun mati. Nun mati. Okey, nun sakinah nun mati. Boleh tak nun sakinah tu kita sebut sebagai nun sakinah kalau asalnya dia berbaris atas atau baris depan, baris bawah, kemudian kita matikan dia? Tak boleh. Boleh tak? Contoh nasta'inu. Nasta'in, kita matikan. Nun sakinah ke tak? Tak. Kenapa? Sebab dia baris depan. Sebab asalnya baris Depan. Jadi tak boleh kita anggap, istilahkan nun yang asalnya berbaris sama ada atas, bawah atau depan, kemudian kita wakafkan dia, maka kita katakan itu adalah nun sakinah. Tak boleh. Nun sakinah mesti atas nun itu tertulis nun yang baris tanda mati, ataupun dalam Al-Quran sebagainya tidak ada tanda. Kenapa perbezaan dia? Perbezaan dia yang kalau ada tanda sukun itu, yang tulisan tanda itu adalah bacaan izhar, tak ada dengung. Kalau tak ada sukun, sama ada itu dengung ataupun dia bacaan idgham. Baik. Dan nun mati ini, sakinah ni boleh masuk dalam 3 komponen ini. Apa yang pertama? Isim. Contoh an'amun. Cuba. An'amun. Jelaskan nun. An'amun. Nanti para penonton boleh lihat, boleh cari dalam Al-Quran, bezakan di antara huruf isim dengan fi'il. Okey, fi'il kedua, an'amta. Ya, pernah tak para penonton ataupun adik-adik dengar fi'il mudhari'? Present tense, pernah dengar tak? Pernah? Ke tak pernah? Okey, kalau pernah, cuba bagi satu contoh fi'il mudhari'. Yang nun mati, nun sakinah. Ingat tak? Tak ingat? Okey, yunsarun. Nampak nun mati kan? Yunsarun. Macam nak tahu dia fi'il mudhari'? Ni pertama sekali kena belajar nahwu lah, tata bahasa Arab. Tapi ringkasnya kat sini, yunsarun diawali dengan huruf ya, betul tak? Yunsarun. Kenapa? Yunsarun ni berasal daripada kalimah nasara. Nasara ni pertolongan. Jadi bila di mudhari'kan, di present tense kan, sekarang ni jadi bunyinya yunsarun. Yunsarun tu jamak lah, run. Kalau seorang yunsaru, nasara, yansuru, yunsarun. Banyaklah itu baris ni sajalah membezakan. Tapi ada nun mati dalam kalimah ni, betul tak? Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan di situ ada nun sakinah. Baik. Huruf in alaika, nun mati. Hurufnya apa?
In. In ni boleh masuk jika, sekiranya. Tapi tak apalah, nanti kita bincangkan tajuk yang lain tu. Jadi in salah satu huruf dalam Al-Quran. Ni huruf, bukan kalimah tu, huruf. In tu dari segi bahasa Arab huruf. An pun huruf. Min pun huruf daripada. Banyak lagi. Jadi 3 ini nun sakinah boleh wujud, iaitu apa dia? Kata nama. Ataupun dalam bahasa Arab apa namanya? Isim. Contohnya apa? Kuat sikit. An'amun. Okey, yang kedua fi'il, kata kerja, perbuatan, sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Kata kerja lepas, sekarang ataupun perintah. An'amta. Cuba. An'amta. Yang ketiga huruf. Huruf ya, bukan huruf alif ba ta, bukan. Ini dari segi aspek nahu bahasa Arab. Nahu bahasa Arab, tata bahasa Arab, huruf itu bukan 1 2, tapi gabungan 2 huruf. Jadi 1. An. Cuba. An. Min. In. Ini 3 ni adalah contoh huruf yang terdapat nun sakinah. Tapi para penonton, ada dalam Al-Quran 2 kalimah ni. Tadi mukadimah kita cerita bahawa nun mati ni ibarat adalah ganti kepada tanwin. Tapi ada dalam Al-Quran ya, dia nun mati. Tapi sebenarnya dia bukan tanwin. Tapi dalam Al-Quran dia tulis dengan tanwin. Faham tak? Kalimah ni asalnya nun mati. Tapi di dalam Al-Quran dia tulis dengan tanwin. Sepatutnya tulis nun mati kan. Tapi ni istilah resam Osmani. Jadi diseragamkan yang kalimah nun mati ni tadi dijadikan tanwin. Apa kalimahnya? 2 kalimah ni. Yang pertama lanasfa'an. Surah apa tu? Lanasfa'an bin nasiyah. Surah Suratul Alaq. Iqra. Kan? Satu lagi layakunan surah Yusuf ayat 32. Ya, cuba kita tengok skrinnya, apa contohnya, cuba kita lihat. Ya, para penonton tengok skrin. Nun mati yang bukan berbaris 2. Dia bukan asalnya baris 2, tapi dalam Al-Quran dia tulis baris 2. Dia asalnya nun mati, tapi disebabkan resam Osmani, penulisan, kaedah penulisan, dia jadi baris 2. Cuba kita lihat. Lanasfa'an. Tu asalnya lanasfa'an. Ya, kewujudan nun ini adalah asbab lam di situ. Nanti kita ceritakan. Wala yakunan minas saghirin. Wala yakunan. Tu asalnya. Ya? Tu asalnya, tapi dalam Al-Quran ditulis wala yakunan wala nasfa'an. Kalau waqaf dah bunyi lain tu. La nasfa'a wala yakuna. 2 harakat. Tapi disebabkan kaedah, maka dia dituliskan macam ni dalam Al-Quran. Kenapa? Okey, walau bagaimanapun, apa penjelasannya? Untuk kedua kalimah tersebut merupakan kalimah statik. Yang ni boleh berubah, yang serupa dengan kata nama isim, yang fungsinya digunakan untuk kata kerja fi'il yang bermanfaat untuk ayat penegasan, ayat tegas, ayat seruan dan sebagainya. Dan ia dinamakan sebagai nun taukid al-khafifah. Nun di sini adalah nun taukid al-khafifah. Oleh itu ia bukanlah tanwin walaupun serupa dengan tanwin. Jadi kena belajarlah sikit tentang ilmu ini, dan tapi cuba ingat 2 kalimah ini saja ya para penonton, lanasfa'an dan wala yakunan. InsyaAllah para penonton jangan ke mana, kita akan lagi bincangkan satu lagi segmen, iaitu berkaitan dengan makharijul huruf dan sifat. Apa dia nak tahu? InsyaAllah kita berhenti rehat seketika. Kita akan berjumpa lagi selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi kita dah bincangkan tadi tentang tajuk baru, iaitu tentang apa adik-adik? Nun sakinah. Kuat sikit. Nun apa? Nun sakinah. Nun sakinah tu nun apa? Nun mati. Macam mana nak kenal dia?
Ada baris mati kat atas. Tanda mati. Tanda mati. Baris iaitu baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau tanda, tanda mati, tanda sukun bulat, tanda sabdu, kan? Itu semua tanda. Kalau baris atas, bawah, ada depan. Okey, jadi dia, macam mana nak kenal dia? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran macam mana nak kenal dia? Nun tu mesti ada tanda mati atas dia ataupun tak ada tanda. Apa beza dia? Nun yang ada tanda dengan nun tak ada tanda. Nun ada tanda apa? Izhar. Dibaca dengan izhar. Izhar apa? Jelas, tak ada dengung. Kalau tak ada tanda, dibaca dengan sama ada dengung ataupun idgham. Dengung sama ada ikhfa ataupun iqlab. Idgham boleh jadi dengung atau boleh jadi tak ada dengung, betul tak? Itulah tanda nun sakinah. Ingat tu. Daripada nun mati inilah akan kenalnya 4 hukum tadi. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Nanti kita akan bincangkan tentang nun mati ini khusus dengan tajuknya, hukum apa, huruf dia macam mana, ya. Baik. Kali ni segmen ini kita nak bincangkan tentang sifat huruf ha. Yang lepas kita dah masuk huruf sifat ini, iaitu yang posisinya di pangkal halqum, betul tak? Ha ini, dan sifatnya adalah rakhawah. Kita dah habis hams. Kita dah belajar rakhawah. Ya, sifat yang lain ada istifal, ada infitah, ada ismat, ada al-khafa, 6. Nak fasih sebut huruf ha, mesti lengkapkan ke 6 sifat ini. Jadi hari ini kita nak masuk al-istifal. Al-istifal. Apa sifatnya, Dik? Al-istifal. Kuat sikit. Al-istifal. Ya, para penonton, al-istifal. Cuba sebut lagi sekali. Al-istifal. Apa al-istifal? Nampak? Kita tengok al-istifal iaitu merendah dan menurunkan lidah ke bawah dan rongga dalam mulut menjadi lebar ketika mengucapkan hurufnya. Ada huruf istifal ini, dia macam isti'la juga. Ada huruf istifal yang lidah dia kadang-kadang terangkat ke atas, seperti huruf jim, shin dan ya. Kaf pun sama juga. Tapi istifal ini, dia dalam dia, mulut rongga kita dia lebar. Dia tak boleh gemuk, lebar. Tu syarat istifal, kena lebarkan, kena rendahkan lidah. Sifat ini juga menjelaskan tentang kenipisan huruf-huruf tersebut. Huruf ha ini atau istifal ini tak boleh tebal, kena nipis. Apa hurufnya? Kita tengok hurufnya: ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ra, zai, ya, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, hamzah, ya. Ada juga alif dan ta. Alif dan ta. Ini semua adalah huruf al-istifal. Mesti baca nipis. Mesti kita rendahkan sikit dan buka rongga mulut kita, ya, insya-Allah. Para penonton, sifat salah satu istifal adalah huruf ha, ya. Kena baca dengan nipis, insya-Allah. Para penonton, kita akan bincangkan lagi sifat huruf ha ini, iaitu sifat istifal, merendahkan ni huruf ha ini, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي